Apa hukum mengambil dividen ASB? Saya tak nak sebut dividen, saya sebut faedah. Ini bahasa untuk mengkaburi kita. Okey, hukum dia haram. Saya ulang balik, hukum dia haram. Saya tak nak sebut pasal ASB saja, termasuk faedah yang kita dapat dalam KWSP. Hukum dia haram kita ambil. Haram sebab apa? Sebab duit kita dilaburkan, sebahagian daripada duit kita dilaburkan pada tempat yang tidak patuh syariah. Saya minta maaf, saya antara tenaga pengajar kat Suruhanjaya Security, sampai hari ini Suruhanjaya Security tak keluarkan sijil patuh syariah kepada ASB sebab memang jelas ada sebahagian daripada duit ASB kita dilaburkan dalam pelaburan yang bertentangan dengan syarak. Paling senang saya sebut perbankan. Yang perbankan ni keuntungan perbankan konvensional lah maksud saya. Dan keuntungan dia adalah riba. Dari riba itulah kita dibagi balik keuntungan tu kepada para pelabur. Kalau orang kata kalau ustaz sikit je, bukannya banyak pun. Sikit je. Yang haram ustaz terang sangat. Yang pelaburan tempat halal kenapa ustaz tak explain? Kenapa ustaz tak jelaskan? Yang halal kita tak jelas. Saya buat okey lah tu. Yang kita duk petikai ni yang haram kan? Sebab kita ada kuasa. Kita ada kuasa nak menyimpan ataupun melabur pada tempat-tempat lain. Kecuali macam KWSP tadi. Ini cerita lain. KWSP kita tak ada kuasa. Memang tiap-tiap bulan kena potong. Jadi menyimpan tu kita tak dosa. Tapi ambil dividen faedah dia tak boleh. Tapi KWSP yang pelaburan tak patuh syariah tadi ada dua dosa. Dosa yang pertama, kita melabur pada tempat yang haram. Maknanya dalam masa yang sama kita menyokong kepada pelaburan yang haram. Dan yang keduanya, kita mengambil hasil haram. Saya tekan tak sedikit tadi. Macam orang kata ni majlis fatwa kata boleh tak? Majlis fatwa dia tidak boleh mewatalkan fatwa. Yang boleh mewatalkan fatwa kerajaan negeri. Majlis fatwa ni macam menasihat je. Dia bagi tahu. Nak ikut tak ikut, setiap negeri ada fatwa kan. Dan negeri itu lebih faham. Nak cerita panjang, bila saya cerita panjang ni cerita lain lah. Tapi nak bagi faham itu ya. Saya nak bagi faham tu sebab apa? Memang jelas ada pelaburan dia pada tempat yang haram. Tuan-tuan boleh buka kitab Imam Nawawi hadis 40 tu. Hadis ke-6. Itu antara rujukan yang paling jelas nak menunjukkan bahawa pelaburan yang macam ni kita kena tolak. Sebab Nabi sebut tempat perkara yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Bila bercampur jadi syubhah. Orang yang menghindar pada syubhah ni orang yang berjaya. Kalau tak jejah ustaz, duit sama je. Okey, kalau macam ni ikut hukum fiqh air ni, selagi tak berubah rasa dan bau dan warna dia, suci dan menyuci kan. Betul tak? Saya masukkan dalam ni setitik air limbah, air kencing. Masuk air kencing saya lah dalam ni. Air kencing warna putih, bukan warna kuning tu. Dia warna putih. Saya goncang, berubah tak warna dia? Berubah tak rasa dan bau dia? Berubah tak bang? Tak setitik lah saya masuk. Mana tahu? Oh, bukan sebab apa pernah rasa. Ada. Okey, dia tak berubah. Dari segi hukum fiqh dia boleh minum kalau orang tu tak tahu. Tapi kalau saya bagi abang minum nak pokok berkat kencing aku, mana tahu mampu tak minum kan? Itu kita dah jijik soal tu. Bayangkan kalau kita boleh faham jijik benda yang boleh bawa kita ke neraka. Kita kena anggap benda rasuah, benda riba ni benda jijik. Rasuah benda jijik, bukan benda yang mulia. Tapi terbalik orang kita ni, walaupun dia kaya, alah dia kaya makan rasuah, tapi kita duk sanjung juga orang kaya makan rasuah. Ni silap kita ni. Sebab dia tidak memandang benda tu jijik. Sampai macam pelaburan yang haram ni pun kita tak pandang jijik. Biar tak pandang jijik, kita jalan je. Ini tentu kena jaga. Saya bagi tahu dari segi hukum. Adakah duit faedah hanya kena asingkan duit bunga yang diberi oleh KWSP? Adakah haram duit faedah? Wajib diasingkan untuk setakat ini.
gurilah sumbangan untuk tabung-tabung perjuangan dan anak yatim dan sebagainya, untuk maslahat orang ramai. Yang pokok hak kita itu bukan keuntungan, kita belanja untuk diri kita. Berkenaan dengan duit KWSP, dia kata kat sini hukum gaji orang yang bekerja KWSP dari muda sehingga pencen, kerana diketahui KWSP adalah keuangan. Saya faham jawapan soalan ni. Dan bagaimana pembersihan dividen? Okey. Ya. Gini, KWSP telah mengeluarkan kenyataan rasmi, tapi tidaklah secara rasmi dalam surat begitu tak, tapi dia berikan kenyataan rasmi dalam paper surat khabar. Saya ada keratan dia. Dia kata, KWSP kata bahawa pelaburan yang mereka laburkan duit tuan-tuan semua 70% ataupun 30% saja ke tempat yang halal. Faham tak? Ataupun dalam bahasa korporatnya patuh syariah. Oh, dia ada bahasa korporat tu. 30% saja patuh syariah atau halal, 70% lagi tidak halal. Kalau saya pun terus buka KWSP punya website, tuan-tuan tengok dia ada kat manakah yang paling besar dia letak. Yang paling besar tuan-tuan semuanya dekat financial institution. Gaji apa, dividen yang paling banyak sekali dapat daripada situ. Ya. Justru macam ni, kita tak ada pilihan, maka kita tak berdosa letak duit dalam KWSP, sebab itu regulation. Tak apa, itu selesai. Dan duit yang dicarum oleh kita melalui gaji kita dan majikan kita, dua-dua halal untuk kita. Boleh faham Maknanya pokok duit majikan yang carum untuk kita dan kita punya potongan gaji halal. Tapi yang menjadi masalah adalah duit tu lepas dipotong, digabungkan, dilaburkan, dan setiap tahun ada dividen. Menurut statistik sejak tahun 1952, dividen KWSP purata sampai tahun 2013 adalah 6.25% setiap tahun. Ya, faham? Macam Ustaz tahu je. Saya nak baca soalan dividen pula lepas ni. Macam tahu-tahu je soalan. Siapa memang tahu dah soalan ni. Patut pun dapat doktor. Okey, 6.25%. Macam mana tuan-tuan nak kira, nak keluar, nak buat cleansing, macam mana nak kira ni? Dia bukan kira macam ni tau. Contohnya tuan-tuan nak pencen, katalah dalam tu ada 100,000. Tuan-tuan kata 6.25% daripada 100,000. Bukan macam tu. Itu sikit sangat. Potong sikit dah lah. Tak boleh. Sebab dia punya cara kira pada bulan itu, katalah 6.25% daripada bulan itu, dia masuk dalam duit tuan-tuan, dia jadi pokok. Dia compounding tau. Lalu tu bulan depan tu 6.2 tu campur dah 6.2, dia berkembang-kembang. So nak kira tu susah sikit. Maka saya dengan beberapa rakan saya telah membuat research. Kita ada satu orang model yang mempunyai semua slip KWSP setiap tahun. Maka kita pun kaji melalui dia punya tu, kita dapati jawapan yang mengejutkan. Jaga-jaga jawapan dia memang berpeluh setengah orang. Jaga-jaga. Jawapannya begini. Ini yang saya yakin paling tepat. Ya. Jawapannya daripada contoh, katalah jumlah terkumpul masa pencen 100,000, kita dapati bahawa duit dividen itu saja kita kumpulkan, kita crop ke tepi, kita kumpul daripada penyata ni, mewakili 35%. Kancil sekor tu. Kancil sekor. 100,000 maknanya 35,000 itu dividen saja. Maknanya 65,000 tuan-tuan boleh makan lah. Selesai. Jangan takut. 35,000 kita nak semak, nak buat cleansing. 35,000 tu 70% haram kalau ikut statement KWSP. So berapa agaknya? 70% daripada 35,000. Berapa? Haram ya. Kalaulah orang yang gaji besar, dia punya pencen 1 juta tuan-tuan, maknanya 350,000 tu kena ke tepi dulu. Itulah dividen. 70% daripada 350,000 itulah yang kena cleansing bagi Gaza,
Dan bagi orang fakir miskin seumpama. Kemudian ada seorang alim ulama di Malaysia, saya tak mau sebut nama dia. Dia mempunyai research tersendiri. Dia kata walaupun KWSP kata 70% adalah tak patuh syariah, itu adalah dari sudut klasifikasi rasmi. Maka mengikut kajian dia, dia kata kalau mengikut klasifikasi tak rasmi, sebenarnya lebih daripada 70%. Lega sikit lah tuan-tuan. Sikit baik lah ya. Maka seorang alim ini berkata, dia kata kalau ikut kiraan dia, dan dia ada autoriti tersebut ni, saya boleh berkata dia ada autoriti dan dia ada data dan dia ada akses. Walaupun data dia pun tak berapa tepat juga, tapi dia boleh berandaian bahawa dalam 52% adalah tidak patuh syariah, bukan 70. Sebab mungkin yang dalam 70 tu ada yang tidak digazet oleh government sebagai halal, tapi dia neutral. Dia kata gitu. Maka kalau tuan-tuan rasa tak berapa kuat iman, ambillah 52% haram. Kalau rasa iman mantap 70% tak halal, tuan-tuan tapis. Tapi kalau ada sebahagian orang, kalau saya buat begitu tuan-tuan, saya umur 55, macam mana ni Ustaz, tak ada gaji lagi ni. Ada setengah orang kata saya boleh jadi fakir miskin. Maka dalam Islam dihalalkan tuan-tuan buat cleansing secara berperingkat. Tak payah keluar terus sekelepuk begitu. Siapa iman kuat, dia buat sekelepuk keluar. Siapa tak apa kuat, buat dulu 10% dulu. Tapi masuk dalam azam ni, kira beritahu kat isteri, beritahu kat suami, tahun depan keluar lagi 10% ni, berapa jumlah dia tu, tahun depan lagi keluar 10% lagi, selesaikan. Kalau mati sebelum selesai 30%, kita anggapkan, ataupun sebelum habis jumlah yang dia cleanse, kita anggap idza hamma ahadukum bihasanatin falam ya'mal kutibat lahu hasanah, dalam hadis Nabi. Siapa yang berazam nak buat satu kebajikan, dia tak sempat buat, ditulis baginya dah buat. Tapi jangan harapkan yang itu je, mintalah aku mati dulu sebelah aku. Maknanya azam sungguh, kira sungguh-sungguh, ni tahun ni punya portion aku cleanse, supaya tak teruk sangatlah jadi muflis. Wallahu a'lam.